tidak aku tinggalkan selepas daripadaku fitnah yang lebih berbahaya kepada orang laki-laki melainkan datang daripada wanita. Allah menjadikan wanita sebagai salah satu ujian atau fitnah bagi orang laki-laki. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiaskan, dijadikan indah pada manusia itu suka kepada perkara yang diingini nafsu, iaitu daripada kalangan wanita. Terdapat juga sebuah hadis yang jelas menunjukkan wanita merupakan fitnah yang besar bagi orang lelaki, iaitu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Tidak aku tinggalkan selepas daripadaku fitnah yang lebih berbahaya kepada orang lelaki melainkan datang daripada wanita. Hadis ini bermaksud selepas daripada kewafatan Nabi, fitnah yang paling bahaya ditinggalkan oleh Rasulullah adalah fitnah wanita. Iaitu Allah menjadikan wanita apabila dilihat akan menimbulkan syahwat dan orang lelaki mudah tergoda dengan mereka. Untuk itu, fitnah wanita adalah fitnah yang paling besar kerana pada dirinya semuanya fitnah. Suaranya, rupa parasnya, pergerakannya, semuanya ujian sebenarnya. Semuanya ujian. Sebab itu orang perempuan ni, kalau tengok dia suara aurat ni, dia kena tutup seluruh tubuh. Orang lelaki tak perlu. Sebab apa? Sebab memang dia punya tubuh badannya itu boleh menimbulkan ujian, fitnah kepada orang lelaki. Bahkan kalau orang perempuan bercakap dengan orang lelaki, dia tak boleh sengaja melembutkan suara. Sebab itu juga fitnah. Dia kena cakap biasa je. Aku cakap buat ekek-ekek apa? Mengekek orang panggil. Kan? Menggoda gitu kan? Tak boleh. Sebab itu juga adalah fitnah. Jadi perkara-perkara seumpama ini perlu dipahami dan ia melibatkan fitrah yang disebut oleh Nabi SAW. Maka dengan sebab itu Rasulullah SAW berpesan pada orang lelaki supaya mereka berhati-hati atau menjauhkan diri daripada melihat wanita yang bukan mahram, berduaan dengan yang bukan mahram, bercampur dengan mereka dan sebagainya. Tapi hari ini kalau kita tengok, benda ni tak diikuti lagi. Di pejabat, di ofis. Kerja sekali lelaki perempuan, tak apalah kerja sekali. Siap bertepuk tampar lagi. Kan? Lepas tu ajak pergi makan sekali dua-dua orang. Sebab tu dia jadi kes perzinaan makin banyak. Kecurangan makin banyak. Suami orang, bini orang, kan? Di tempat kerja sama hari jumpa. Suami isteri jarang-jarang jumpa. Balik malam lah, pagi esok keluar dah. Kawan ni tiap hari tengok muka dia. Aku lama-lama tengok hang makin comel pula dia kata. Macam-macam lah jadi. Sebab itu baru ni ada orang tanya dalam rancangan Tanyalah Ustaz tu lah tentang bomo. Bila pergi berubat, ada kadang-kadang berlaku benda-benda yang pencabulan. Harassment, sexual harassment dan sebagainya. Punca dia adalah apa? Punca dia adalah kita tak ikut hukum syarak. Mana boleh pergi berubat dua-dua orang macam tu. Ni bomo tu kita main masuk, siapa jangan masuk dia. Yang perawat tu lelaki-lelaki, yang dirawat tu perempuan. Berdua-duaan. Memanglah syaitan ada bersama. Itu dah jadi masalah tu. Sedangkan hukum Islam kena dihadiri oleh mahram. Kena ada. Tak boleh buat rawatan macam tu. Jadi kalau ikut hukum syarak, tak timbullah masalah. Tapi kalau tak ikut hukum syarak, maka berlakulah sesuatu yang tidak diingini. Kerana apa? Kerana syaitan mudahlah untuk mencetuskan sesuatu yang memang orang kata ada magnet. Jadi dia nak menghidupkan magnet tu mudah sangat. Magnet dah ada, charge dah ada, maka dihidupkan charge tersebut. Berlakulah perkara yang tidak diingini. Dan Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa wanita adalah fitnah yang paling bahaya bagi orang lelaki lah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah bersabda, "Fattaqun dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa." Berhati-hatilah dengan dunia dan berhati-hatilah dengan fitnah wanita. Sesungguhnya fitnah terawal
yang berlaku pada golongan Bani Israel adalah pada wanita. Dan hadis ini turut menyebut seorang lelaki Muslim perlu bertakwa kepada orang perempuan, lah arti kata menjadikan benteng perisai di antara dirinya dalam pergaulan dengan orang perempuan supaya tidak terjebak kepada fitnah. Al-Imam Nawawi menyatakan hadis ini merujuk kepada perintah untuk menjauhkan diri daripada fitnah dunia dan juga fitnah wanita. Jadi maknanya, jangan kita buka ruang kepada fitnah itu berlaku. Fitnah wujud, jangan kita buka ruang supaya ianya menjadi satu perkara yang tak dapat dibendung. Sebab itu kita kena berjaga-jaga dan juga berhati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa. In ittaqaytunna fala takhda'na bil qaul, fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, wa qulna qawlan ma'rufa." Surah Ahzab ayat 32. Wahai isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana-mana wanita yang lain kalau kamu tetap bertakwa. Oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan lembut dan manja semasa bercakap dengan lelaki, kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan sebaliknya berkatalah dengan kata-kata yang baik, yang sesuai dan sopan. Almarhum Syekh Dr. Wabah Zuhaili menjelaskan, maksud firman Allah tersebut ialah jangan dilembutkan perkataan wanita di hadapan lelaki. Ia akan menjadi penyakit yang menyebabkan fasik dosa. Maka berkata seperti biasa tanpa dilenggang-lenggokkan. Jadi maknanya daripada ayat Quran ni menunjukkan kepada kita bahawa orang perempuan dia kena jaga suara dia. Suara wanita ni dibincang oleh para ulama. Suara wanita ni aurat ke tak? Suara perempuan aurat tak? Orang perempuan pun tak tahu. Suara perempuan ni aurat ke tak? Suara tidak aurat. Sebab aurat ni sesuatu yang kena tutup. Kena tutup kan suara tak boleh bercakap lah. Tak boleh bercakap lah. Boleh. Suara tidak aurat. Cumanya suara kena jaga. Jaga macam mana? Jangan melenggang-lenggokkan suara di hadapan orang yang bukan mahram. Kalau sama-sama wanita tak apalah. Sebab manusia ni tak sama. Ada ramai yang ada penyakit lah hati dia. Dengar suara melenggang-lenggok dia dah jadi satu macam dah. Dia duduk teringat pada suara yang empunya suara tersebut. Akhirnya berlakulah fitnah. Sebab tu kita nasihat golongan-golongan marhaban orang perempuan ni. Sebab biasanya golongan marhaban ni dia punya lenggang-lenggok suara tu dia punya bagus kan. Orang lelaki-lelaki dengar asyik ya. Siapa suara ni? Kalaulah aku dapat. Nampak? Maka dengan sebab itu golongan marhaban wanita ni nak berhaban sama-sama dia silalah. Tak perlulah guna mikrofon kuat-kuat. Duduklah rumah sama-sama orang perempuan. Okeylah. Ni tu dia bos speaker ni sampai 2 taman boleh dengar. Kan? Ni nak panggil siapa? Kan? Ni nak tunjuk suara dia sedap. Kan? Akhirnya dia tak sedar bahawa dia melenggang-lenggok suara itu boleh menimbulkan fitnah. Asal tujuan dah baik tapi jadi akibatnya buruk, tak jadi baik. Jadi kena hati-hati. Kena jaga. Bukan maknanya suara aurat, suara tidak aurat, tetapi perlu dijaga supaya tidak membuat sesuatu yang boleh menimbulkan fitnah. Iaitu dengan melenggang-lenggokkan suara tersebut. Jauhilah berkhalwat dengan wanita. Walaupun kamu kata aku mengajarkannya Al-Quran. Berkhalwat ni makna berdoa. Aku ni nak ajar Qurannya pun tak boleh. Kalau berdoa. Ramai tak apa. Doa tak boleh. Macam ada orang tanya saya baru ni. Ustaz, di pejabat ni ada seorang. Mereka ni, mereka tak, bukan mahram lah. Dua orang. Seorang lelaki, seorang perempuan semain jemaah sekali. Dua orang tu. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Tak boleh. Kita kata bukan mahram tadi ni. Di pejabat.
Semua isteri cerita lain lah. Jadi, walaupun solat, ya solat. Tapi berdua-duaan. Dia akan timbul isu yang lain. Macam tadilah, aku berdua-dua dengan dia, aku ngajar dia Quran ya. Ya, kamu ngajar Quran. Tapi bila berdua-dua tu, antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ada isu yang lain. Kalau ramai-ramai tak apa. Ni dua-dua je. Maka di sini syaitan dapat menyelinap masuk. Walaupun kononnya dengan tujuan baik. Matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat al-ghayah la tubarrir wasilah. Matlamat yang baik tidak menghalalkan cara. Cara berdua-duaan tak baik. Cara berdua-duaan tak baik. Tak boleh macam tu. Syarak tidak membenarkan. Walaupun niat dia baik, nak mengajar contohnya. Nak solat contohnya. Niat dia baik. Tapi cara kena baik juga. Tak boleh berdua-duaan. Dalam membicarakan isu fitnah wanita, ia bukan bermakna wanita itu dianggap negatif, bukan. Jangan anggap, wanita ni fitnah ni negatif, bukan. Syarak tak anggap negatif. Sebaliknya, syarak sangat memuliakan dan meninggikan wanita. Begitu banyak kelebihan yang disebut oleh nas yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia ialah wanita yang salihah.